Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilaz dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut والعاجز من اتبع نفسه هواها فتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahim dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dipanjangkan umur kita dan masih lagi diberi kesempatan kepada kita untuk kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat laksanakan dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk itu kita kena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala terus pilih kita untuk jadi orang yang dapat sentiasa dapat melakukan ketaatan dan dapat melaksanakan dan dapat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap masa dan keadaan insya-Allah. Dan kita sambung muzakarah kita dari kitab Faridatul Faraid fil Ilmi al-Aqaid, muka surat yang ke-22. Sifat yang seterusnya, hayat yang ke-10, hayat. Artinya hidup. Jadi hayat dalam bahasa Melayu ni adalah pinjaman daripada bahasa Arab dan maknanya diguna pakai, dipinjam dari segi perkataan dan juga maknanya. Dalam bahasa Arab hayat ni bermakna hidup, dalam bahasa Melayu pun hayat juga bermaksud hidup. Iaitu sifat yang mawujud, yang sedia ada, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang mengesahkan baginya Ta'ala bahawa ia bersifat dengan ilmu dan segala sifat yang lain. Hidupnya itu bukanlah dengan roh, jadi harus mengiktikadkan bahawa baginya ada roh, sekalipun roh yang qadim. Sifat hayat tidak tertakluk dengan sesuatu. Jadi sifat hayat ini adalah satu sifat yang mawujud, yang ada, yang didapati pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan wujudnya sifat ini pada diri pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah qadim, bukan baharu. Sifat hayat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang qadim. Makhluk ni, terutamanya kita manusia, hayat yang ada kita ni sebenarnya hadis, baharu. Sebab asal kejadian manusia adalah daripada air mani. 40 hari pertama adalah air mani. 40 hari kedua dia jadi setitis darah. 40 hari ketiga dia jadi segumpal daging. Bila dia segumpal sekatul daging ni lah, 40 hari yang kedua dia jadi segumpal darah. 40 hari yang ketiga dia jadi sekatul daging. Setelah dia jadi sekatul daging inilah Allah Ta'ala tiupkan roh dia. Maknanya bukan daripada awal kejadian. Bukan daripada awal kejadian. Setelah berlalu beberapa sesi, beberapa tahap kejadian, barulah roh itu wujud. Barulah hayat itu ada pada diri manusia.
berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Hayat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah qadim, sedia ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang berdiri, yang sifat itu berdiri ada ada pada zat Allah taala. Yang mengesahkan baginya taala bahawa ia bersifat dengan ilmu dan segala sifat yang lain. Dan dengan sifat hayat inilah yang mensahkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan segala sifat-sifat yang lain. Sebab setiap benda yang mati, dia takkan ada sifat-sifat ini semua. Zat yang mempunyai sifat, segala sifat-sifat ini, sama ada wujud ke, hidang ke, baqa ke, wahdaniyah ke, hatta kan ilmu sekalipun, kudrat, iradat, ilmu, hayyu, semua ni disahkan, ditentusahkan sesuatu zat itu sifat ini apabila dia hidup. Apabila dia hidup, macam kita, hebat macam mana pun satu orang tu, kuat, bagus macam mana dia sekalipun dia satu orang tu, semuanya itu sah apabila dia bernyawa. Cerdik macam mana sekalipun, orang hanya akan terima kebijaksanaannya selama mana dia masih hidup. Hebat macam mana, mulia macam mana sekalipun dia, orang akan sanjung dia selama mana dia masih hidup. Bila dia dah mati, tak ada apa-apa dah. Segala kehebatan dia habis, segala kebijaksanaan dia habis, tak ada apa dah tinggal pada diri dia. Segala kekuatan yang ada pada diri pun habis. Hilang segala sifat-sifat kehebatan, kesempurnaan dia. Dan macam tu dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana hayat inilah yang mustahilkan, yang menjadikan Allah taala itu bersifat dengan segala sifat-sifat yang telah disebutkan dan yang akan disebutkan nanti. Segalanya sifat ini jadi sah pada zat Allah taala kerana Allah taala itu hidup. Bezanya dekat sini terangkan apakah perbezaan hayat antara makhluk dengan Tuhan. Memang kalau sebut hayat, sebut dua-dua maknanya sama. Hayat untuk Tuhan maknanya hidup, hayat untuk makhluk maknanya hidup. Hayat pada makhluk itulah yang menentukan dia tu sama ada hebat ke macam mana sekalipun, macam juga Tuhan. Hayat yang ada pada dia lah yang mensahihkan kehebatannya, keagungannya, kebesarannya. Cuma bezanya macam mana mereka hidup. Macam mana Tuhan itu hidup, macam mana makhluk itu hidup. Tak sama. Tak sama. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah dengan roh, bukan kerana roh. Itu beza dia. Hayat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang hidup itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Hayat itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak. Kita ni ada jasad. Bila kita hidup, selama mana roh berada dalam jasad kita. Jadi hidupnya kita ini adalah kerana roh. Hidupnya kita ialah kerana roh. Jadi yang hidup sebenarnya adalah roh dalam jasad kita manusia ni. Tapi berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hidup dengan zat dia. Kalau kata berjasad, jasad Allah taala itulah yang hidup. Zat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang hidup, bukannya ruh. Allah taala tidak hidup dengan ruh. Dan haram kita beriktikad bahawasanya Allah taala itu hidup dengan ruh. Sekalipun kita nak kata roh Allah taala itu adalah roh yang qadim, seperti mana zat Allah Subhanahu wa taala itu qadim, maka kita pun beriktikad bahawasanya Allah taala hidup dengan roh yang qadim. Tak boleh. Kita tak boleh nak iktikad, kita tak boleh nak meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu hidup dengan perantaraan roh. Kalaulah Allah taala itu hidup dengan perantaraan roh, maka Allah taala dengan makhluk, Tuhan dengan makhluk adalah sama. Tuhan dan makhluk adalah sama. Yang kedua,
Bila Tuhan itu hidup dengan perantaraan roh, itu bermakna Tuhan itu lemah. Bermakna Tuhan itu lemah. Kenapa lemah? Sebab dia memerlukan satu kudrat, satu kuasa yang lain untuk menghidupkan dia. Macam kita tadi, kita ni manusia, hebat macam mana pun kita hidup kerana ada roh dalam diri kita. Tarik keluar roh tu, jasad tadi hebat, orang tu tak ada punya bagus, punya power, habis semua sekali. Suatu roh ada dalam jasad dia, orang takut, habis dengan dia. Macam harimau, macam singa tak? Suatu dalam jasad harimau dan singa ni ada roh. Dia mengaum lagi 1 kilometer nak sampai, orang kat sini dia kata kepada lutut dah. Pening dah kepala. Macam minggu lepas ada rasanya kecoh pasal harimau serang orang kampung. Nah, yang kena serang dekat sana, yang kat sini pun nak risau juga. Yang kena serang dekat tempat sana, dekat kampung sana tu, kita kat sini yang jauh batu-batu dia pun diketar kat kepala lutut. Kenapa? Dalam jasad harimau itu masih lagi ada roh. Cuba keluarkan roh tu dari jasad harimau tersebut. Orang pijak-pijak aja kepala dia. Kalau sebelum ni dengar suara daripada jauh pun duk jauh habis dalam rumah dah. Ini bila keluar aja roh pada badan, budak kecil pergi tampar aja kepala dia. Jadi dia jadi lemah. Dia perlukan sesuatu yang lain untuk memberi kekuatan pada diri dia, untuk menghidupkan dia. Jadi kalaulah Allah Ta'ala pun hidup dengan perantaraan roh, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerlukan satu kuasa, satu kudrat yang lain untuk menghidupkan, untuk menggerakkan dia, untuk memberi kekuatan pada diri dia. Bila dia berhajat kepada sesuatu yang lain, maka dia lemah. Dia akan jadi lemah. Jadi setiap zat yang lemah tak layak untuk diiktiraf sebagai Tuhan. Sebab Tuhan dengan makhluk sama. Sifat Tuhan mesti berbeza, tak sama dengan makhluk. Mesti bertentangan dengan makhluk. Mana-mana makhluk pun tak boleh menyerupai Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menyerupai mana-mana makhluk. Dan sifat hayat ini tidak bertakluk dengan siapa-siapa. Dia tidak bertakluk dengan benda lain. Dia hanya terkait pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Dan dia itu sifat yang menghidupkan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat hayat ni ada pada zat Allah. Allah Ta'ala hidup dengan zat dia. Allah Ta'ala hidup dengan zat dia. Kita manusia, kita ni hidup dengan perantaraan roh. Dan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, roh ni boleh menghidupkan kita. Walaupun kita pernah dengar nama Nabi Isa, Isa Ruhullah. Isa Ruhullah, digelar Ruh Allah. Ruhullah maknanya roh Allah Ta'ala. Bukan roh tu Allah Ta'ala punya. Bukan roh tu untuk Allah, tak. Roh yang ditiupkan kepada Nabi Isa itu adalah direct terus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada perantaraan. Kita kena ada perantaraan. Manusia biasa ada perantaraan nak ditiupkan roh ke dalam jasad kita ni. Ada perantaraan. Allah Ta'ala, Nabi Isa AS, Allah Ta'ala tiup direct terus. Lagi direct terus pada Nabi Isa AS. Waktu dia gelar Ruh Allah. Maka mustahilah lawannya, iaitu mati. Dalil hayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika ia mati berarti ia tiada kuasa, tiada menghendaki dan tiada mengetahui. Yang demikian itu adalah mustahil baginya kerana telah sabit beberapa dalil yang terdahulu. Dengan itu sabitlah hayat bagi Allah Ta'ala. Dan apabila sabit hayat bagi Allah Ta'ala, maka mustahillah baginya mati. Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mati, nescayalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berkuasa, tidak mempunyai kehendak dan tiada mempunyai ilmu. Tapi apa yang telah berlaku sekarang ni semua bertentangan. Nampak kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Al-Khaliq, sang pencipta ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tanda-tanda kekuasaan atas dunia ni, yang mana Khaliq ni tadi ni dia telah mencipta, dia juga telah mengawal dan memelihara seluruh ciptaannya.
Maknanya orang yang boleh buat macam ni, dia mesti ada kehendak dan dia juga mesti ada pengetahuan, mesti ada ilmu. Jadi apa yang telah berlaku ni nampaknya menolak hukum bahawasanya Allah Ta'ala itu mati. Bahkan telah mensabitkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat hayat, hidup. Jadi yang berlaku sekarang ni semua menunjukkan bahawasanya alam ini ada pencipta dia, ada yang mentadbirkan alam ini, dan pentadbiran ini berlaku dengan tertib. Bila pentadbiran itu berlaku dengan tertib, maknanya pentadbir itu mempunyai ilmu. Pentadbir itu mempunyai ilmu, dan semua ini sabit pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sabit semua perkara ini pada zat Allah Ta'ala, maka sabitlah Allah Ta'ala itu hidup. Dan apabila telah sabit bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidup, maka mustahillah lawannya, iaitu mati. Sebab kalau orang yang mati, kan, kita tak, kalaulah Tuhan pencipta itu mati, maka kita akan dapati alam ini akan hancur binasa. Contoh perumpamaannya senang dia, macam orang bawa kereta, kan? Selagi dia tak tidur, selagi dia bertenaga, insya-Allah dia akan bawa kereta itu dengan baik, dengan selamat. Dia mengantuk, dia penat sikit je. Dia penat, dia mengantuk sikit je. Macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Bila dia terlelap sekejap je, terus boleh berlaku kemalangan. Dia terlalai sikit je, akan berlaku kemalangan. Jadi itulah keadaannya. Contoh kita nak faham macam tu je. Apakah lagi kalau orang tu dah mati? Kalau tidur pun dah boleh menyebabkan berlakunya kemalangan, apakah lagi mati? Dan kalau tengok orang yang mati ni tak ada buat apa-apa, masih hidup dia hebat macam mana sekalipun, dia mulia macam mana sekalipun, dia cerdik macam mana sekalipun, dia bila dia mati dia tak ada apa-apa dah. Orang akan cakap, orang hanya akan terima pendapat dia semasa dia hidup je, dan tak akan ambil dah pendapat dia. Orang tak akan jumpa, oh, orang ni dulu cerdik ni, ambillah pendapat dia sekarang. Tak ada. Sebab dah mati, tak boleh ambil apa-apa manfaatnya pada dia lagi dah. Jadi kalaulah Allah Ta'ala itu mati, supaya macam keadaan ni tadi, kita dah tak dapat apa-apa faedah daripada pencipta. Dan seterusnya, sifat yang ke-11 dan 12, iaitu sama', iaitu mendengar, dan basar, artinya melihat. Sama' dan basar. Kedua-dua sifat tersebut adalah sifat yang qadim, yang berdiri kedua-duanya pada zat Allah Ta'ala, yang terbuka, yang ternyata ataupun tersingkap bagi keduanya pada setiap maujud yang berdiri daripada segala zat, warna, suara dan lain-lain. Dan ta'aluk kedua-duanya adalah ta'aluk inkishaf, ta'aluk terbuka. Inkishaf ni maksudnya terbuka, membuka, menyingkap. Seperti ta'aluk ilmu. Jadi kedua-dua sifat tersebut adalah sifat yang qadim, sedia ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berdiri kedua-duanya pada zat Allah Ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar bukan dengan ada apa-apa perantaraan. Ini makhluk, seluruh makhluk yang dikatakan mendengar, dia mesti ada telinga. Dia mesti ada telinga. Ada perantaraannya, ada peralatan yang membolehkan dia mendengar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar kerana Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat mendengar, tak berhajat kepada sebarang bantuan, kepada sebarang alat. Kerana Allah Ta'ala mendengar hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar, maha melihat. Kita ni manusia boleh melihat pun ada perantaraan. Apa dia? Bila katakan semua makhluk tu boleh melihat, maka makhluk tu mesti mempunyai mata. Makhluk tu mesti mempunyai mata. Tak kira macam kita manusia ni mata 2 biji ke, ataupun macam lalat mata banyak-banyak petak-petak tu kan. Apa pengadaan? Bila kata dia melihat, dia mesti mempunyai mata. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan mendengar dan melihat macam makhluk, tidak.
Memang Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Tapi mendengar dan melihat Allah Subhanahu wa taala tak sama macam mendengar dan melihatnya makhluk. Kita perlukan alat, perlukan bantuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala itu bersifat mendengar dan juga bersifat melihat. Macam mana cara bagi kafir mendengar dan melihat Allah taala, kita tak tahu, dan dia tak sama macam makhluk. Yang terbuka ternyata bagi keduanya pada setiap maujud yang terdiri daripada segala zat, warna, suara dan lain-lain. Dan dengan perantaraan sifat mendengar dan melihat ni tersingkap kepada Allah Subhanahu wa taala segala perkara yang berkaitan dengan makhluk. Segala perkara yang berkaitan dengan makhluk, sama ada bunyi ke, warna ke, suara ke, segala benda, warna, suara dan seumpamanya, apa sahaja perkara yang terkait dengan sama' dan basar pada makhluk, semua itu tertakluk bawah sifat dan mendengar dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara yang berkaitan dengan makhluk bertakluk dengan sifat sama' dan basar. Apa sahaja perkara yang berkaitan dengan bunyi, suara, semua itu ada tersingkap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan sifat sama' dan basar. Setiap bunyi didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap bentuk, setiap zat, setiap warna dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bunyi yang datang daripada benda yang tak boleh keluar suara pun dalam pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita tak dengar bunyi dia. Kita rasa benda tu tidak berbunyi. Tetapi itu dalam pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh lihat banyak benda, tapi banyak lagi benda lain yang kita tak boleh lihat. Maka setiap benda yang ada atas muka bumi ini, yang ada dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perkara ini tersingkap melalui sama' dan basar Allah Subhanahu wa taala. Dan ta'aluk kedua-duanya adalah ta'aluk inkishaf, ta'aluk menyingkap, seperti ta'aluknya ilmu. Dan wajib kita mengiktikadkan bahawa inkishaf yang ini terbuka, yang terhasil daripada mendengar itu lain daripada inkishaf yang terhasil daripada melihat, dan inkishaf yang terhasil dari kedua-duanya lain daripada inkishaf yang terhasil daripada ilmu. Jadi ada 4 sifat pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ta'aluk sifat-sifat tersebut dengan makhluk ni adalah ta'aluk inkishaf. Pertama, sama. Ini apa ni? Ilmu ada 3 sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala yang bertakluk dengan makhluk dengan ta'aluk inkishaf. Pertama ilmu, yang kedua sama, yang ketiga basar. Cumanya ta'aluk sama dan basar tak sama dengan ta'aluk ilmu. Walaupun tiga-tiga ni sifat dia inkishaf, menyingkap. Sifatnya menyingkap, ta'aluk dia adalah menyingkap keadaan setiap makhluk. Tapi apakah yang disingkapkan? Singkapan yang terhasil daripada ilmu adalah tidak sama dengan singkapan yang terhasil daripada sama' dan basar. Tak sama. Dia kata kat sini apa dia? Dan wajib bagi kita mengiktikadkan bahawa inkishaf yang terhasil daripada mendengar itu lain daripada inkishaf yang terhasil daripada melihat. Dan inkishaf yang terhasil dari mendengar dan melihat tidak sama dengan inkishaf yang terhasil daripada ilmu. Maknanya sama, inkishaf dia lain. Basar, inkishaf dia lain. Ilmu, inkishaf dia pun
lain. Ketiga-tiga ni yang tersingkap dengan tiga-tiga sifat ni adalah perkara yang tak sama. Walaupun ta'aluk dia ta'aluk yang sama, iaitu menyingkap, terbuka, ternyata, terselah pada kita. Tapi apa yang ternyata, apa yang terselah itu adalah perkara yang tak sama. Dengan sama, benda lain yang terinkishaf. Dengan basar, perkara lain yang terinkishaf. Dan ilmu pun perkara lain juga tak sama. Sesungguhnya bagi setiap inkishaf yang tiga itu ada hakikat yang tersendiri yang pengetahuannya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Untuk meringkaskan kitab ni, pengarang bagi tahu apakah perkara yang tersingkap daripada tiga-tiga perkara, tiga-tiga sifat ni tadi ni. Apakah perkara yang tersingkap daripada tiga-tiga sifat ini tadi, disebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang tahu. Kalau nak disebutkan dekat sini, panjang jadinya. Sebab asal nama kitab ni bukan kitab. Kita je sebut, orang Melayu kita sebut kitab. Ini nama dia ditulis risalah. Apa itu risalah? Sebuah karangan yang ringkas. Sebuah karangan yang ringkas. Kalau kitab ni lain. Kitab ni sempurna, dia beritahu detail. Satu persatu dia akan jelaskan. Jadi di sini disebut risalah. Bila risalah ni benarnya dia buat ringkas-ringkas je. Dia cerita semua perkara, tapi semua secara ringkas-ringkas. Ni bukan tak ada, bukan orang tak, bukan ulama tak tahu, bukan pengarang tak tahu, tahu. Tapi kalau ditulis kat sini, bendanya jadi panjang lebar dan takut-takut tak faham. Itu masalahnya tu. Jadi cukup kita tahu bahawasanya dengan sama ada perkara hubungan dengan Allah SWT, antara makhluk dengan Allah Ta'ala tersingkap dengan sifat mendengar dia tadi. Dengan sifat makhluk ada keadaan, ahwal-ahwal keadaan makhluk ni tersingkap, ada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ilmu ni tadi, segala perkara yang berkaitan dengan makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga ta'aluk bagi mendengar dan melihat. Pertama, ta'aluk meluluskan ketika sedia kala, ta'aluk tanjizi qadim, iaitu kedua-duanya ta'aluk dengan zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Jadi ta'aluk sifat ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dah sedia ada, tanjizi qadim, dah sedia ada sejak dulu lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah boleh mendengar dan sudah boleh melihat. Tak berhajat kepada lahirnya bunyi, tak berhajat adanya makhluk, tak berhajat tunggu adanya makhluk barulah Allah Ta'ala boleh mendengar, boleh melihat. Tidak. Sebelum ada segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah boleh mendengar dan sudah boleh melihat. Yang kedua, ta'aluk patut ketika sedia kala, ta'aluk suluhi qadim, iaitu ta'aluknya dengan kita sebelum kita ada. Okey, yang pertama ta'aluk tanjizi qadim. Okey, satu ta'aluk suluhi qadim. Yang kedua ta'aluk suluhi qadim. Suluhi qadim ni Allah Ta'ala boleh mendengar. Tadi memang Allah Ta'ala dah bersifat. Ta'aluk tanjizi qadim maknanya Allah Ta'ala tu dah bersifat dengan sifat mendengar dan juga sudah bersifat dengan sifat melihat sejak sedia kala. Memang sifat mendengar dan melihat telah ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sedia kala. Dan yang kedua ni kita kata ta'aluk suluhi qadim, boleh mendengar, boleh melihat. Ini pun sejak dahulu lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah boleh mendengar dan sudah boleh melihat. Beza yang pertama dia kata tanjizi qadim. Ta'aluk tanjizi qadim maknanya sifat mendengar dan melihat dah memang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang mendengar dan boleh melihat memang ada, mendengar dan melihat dia memang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dia kata suluhi qadim, boleh mendengar, boleh melihat. Tadi dah ada sejak bila? Dah sedia ada, memang ada dulu lagi dah ada pada
zat Allah Ta'ala. Jadi boleh mendengar, boleh melihat. Pun sejak dulu juga lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah boleh mendengar dan sudah boleh melihat. Yang pertama, takluk yang pertama iaitu takluk tanjizi qadim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah ada sifat mendengar dan sudah ada sifat melihat sejak dahulu lagi. Yang kedua, Allah Ta'ala boleh mendengar dan boleh melihat pun sejak dulu lagi. Yang ketiga dia kata apa? Ta'alluq tanjizi hadis, iaitu kedua-duanya ta'alluq dengan kita selepas kita ada. Yang ketiganya apa dia? Bila dah adanya makhluk, dah adanya bunyi, dah ada warna, maka barulah terbukti. Kalau barulah terbukti, waktu itulah memang ta'alluq melihat dan mendengar Allah Ta'ala terguna pakai. Lulus tanjis, dah terlaksana. Sebelum ni boleh dengar, mula-mula boleh dengar, boleh lihat, sebab kita tak ada lagi. Bila kita dah ada, memang boleh dengar, boleh lihat lah, terbuktilah. Senang semua nak faham, memang terbuktilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh mendengar dan boleh melihat. Ini ta'alluq yang pertama, sifat mendengar dan sifat melihat dah memang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak dahulu lagi. Ada, sifat tu ada pada Allah. Ta'alluq yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah boleh mendengar dan sudah boleh melihat, sekalipun makhluk ni belum ada lagi, sekalipun bunyi ni belum diciptakan lagi, memang Allah Ta'ala sudah boleh mendengar dan sudah boleh melihat. Apabila bunyi diciptakan, apabila makhluk boleh diciptakan, maka kat situ tanjis, terbuktilah Allah Ta'ala benar-benar melihat dan benar-benar mendengar. Ini ta'alluqnya sahaja. Dan mustahilah lawan mendengar iaitu tuli, dan lawan melihat itu buta. Apa dalilnya? Kita kata mustahil Allah Ta'ala pekak, mustahil Allah Ta'ala itu buta. Apa buktinya? Ini bagi dalil. Dalil mendengar dan juga melihat. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Artinya dialah yang maha melihat, yang amat mendengar lagi amat melihat, yang maha mendengar lagi maha melihat. Dekat sini Allah Ta'ala guna isim tafdil. Lafaz isim tafdil. Sami'un ada ya. Ada ya pada sami', ada ya. Pada basir pun ada ya. Dalam bahasa Arab bila ada ya ni, maknanya sifat itu betul-betul ada. Memang dia tu mana betul tafdil, maksud lebih. Satu mendengar, ni memang betul-betul mendengar. Betul Allah Ta'ala guna pula alif lam ta'arif, letak tambah alif lam kat situ untuk membuktikan lagi bahawa sebenarnya memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Dan dalil yang kedua pula, jika tiada bersifat dengan keduanya, nescaya ia bersifat dengan tuli dan buta. Yang demikian itu batal, kerana kedua-duanya adalah sifat kekurangan, dan kekurangan pada Allah Ta'ala itu mustahil. Dengan sebab itu sabitlah mendengar dan melihat bagi Allah Ta'ala, dan apabila sabit keduanya, mustahillah baginya tuli dan buta. Dalil yang kedua pula ialah, jikalaulah Allah Ta'ala itu buta dan tuli, kan? Apa dia? Jika ia tiada bersifat dengan keduanya, nescaya ia bersifat dengan tuli dan buta. Jikalaulah Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sifat mendengar dan melihat, nescayalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan sifat peka dan buta. Dan ini mustahil. Kenapa mustahil? Kerana kita tengok, kita sesama manusia, kita nak lantik orang jadi kita, orang lain nak jadi kita punya, tak payah jawatan tinggi-tinggi, jadi ketua kampung, kita nanti tak orang buta dengan pekak? Kita nanti tak nak lantik ketua kampung buta dan pekak pun tak nak,
Dengan pula nak jadi Tuhan. Kita nak Tuhan kita buta dan pekak. Ini keinginan kita itu pun tak nak, maka mustahillah Tuhan itu bersifat buta dan pekak. Sebab itu adalah sifat kekurangan. Bila ada penyakit ni, maka orang tu tak layak pun untuk jadi pemerintah. Bahkan nak bawa kereta pun tak lepas. Pekak boleh lagi bawa kereta, kalau buta memang tak ada dah. Apa pun tak layak nak buat. Jadi untuk memegang jawatan yang paling rendah atas muka bumi ni pun dah tak layak. Ini dia nak jadi Tuhan. Jadi semestinya lah Tuhan itu dia bersifat mendengar dan juga melihat. Dan antara dalil yang lain kita tengok bila kita berdoa, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala kabulkan permintaan kita sesuai dengan kehendak dan keadaan kita. Macam mana Allah Ta'ala boleh bagi macam tu? Macam mana Allah Ta'ala boleh bagi macam tu? Boleh tunaikan permintaan berdasarkan keadaan kita yang macam tu. Semestilah kerana dia mendengar dan juga melihat. Kalaulah dia tak mendengar dan tak melihat, nescaya keadaan kita tak berubahlah. Tak berubahlah. Itu jugalah keadaannya. Yang demikian itu batal kerana kedua-duanya adalah sifat kekurangan, dan kekurangan pada Allah Ta'ala itu mustahil. Mustahillah zat yang itu pekak, tuli dan buta layak untuk jadi Tuhan. Sekarang kita telah terbukti Allah Ta'ala itu benar-benar pencipta, pentadbir alam ini. Maka sayalah dia mesti mendengar dan melihat. Dengan sebab itu sabitlah mendengar dan melihat bagi Allah Ta'ala. Dan bila sabit keduanya mustahillah baginya tuli dan buta. Yang ke-13, kalam. Artinya berkata-kata, iaitu sifat yang sedia, qadim, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang menunjukkan ke atas sekalian yang wajib, yang harus dan yang mustahil, serta sunyi daripada huruf, suara dan lain-lainnya, yang terdapat pada segala sifat berkata-kata yang baharu. Jadi sifat yang ke-13 kalam, ini berkata-kata. Dan kalam ni dia qadim, sedia ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan satu sifat yang baru, baru mendatang. Kita manusia pun boleh berkata-kata, tapi kalam kita ni, berkata-kata yang kita ini adalah baru. Lahir-lahir tak pandai nak bercakap, pandai menangis je. Tak pandai nak bercakap, pandai menangis je. Nak lapar menangis, mengantuk pun menangis, penat pun menangis juga. Kadang-kadang suka pun menangis. Semua nak menangis. Nangis dia kerja dia. Tak? Sampai bila umur dia pandai nak bercakap? Manusia ni yang paling cepat pun umur setahun dah boleh nak cakap. Tak standard umur lepas 2 tahun boleh mula nak bercakap. Lambat datang dia. Ini menunjukkan sifat kalam manusia ini hadis baru, lambat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, kalam Allah Subhanahu Wa Taala adalah qadim. Semenjak adanya zat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sudah boleh berkata-kata. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang ada, yang wujud ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menunjukkan ke atas sekalian yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Jadi kalam ini dia menyampaikan perintah kepada kita. Dengan perantaraan kalam inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan perintah kepada kita. Sebab tu kata sama ada perintah tersebut adalah wajib ataupun harus, ataupun yang mustahil, yang tak boleh nak dilakukan.
serta sunyi daripada suara, huruf dan lain-lainnya. Cuma je beza kalam Allah Subhanahu wa taala ini tidak bersuara, tidak mempunyai huruf dan tidak ada susunan. Dan apa saja perkara yang berkaitan dengan kalam manusia, ini tidak ada pada kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu macam mana kita nak kata sifat kalam tu ada? Yang kita faham apa dia? Setiap benda yang berkata-kata ni, pertama dia mesti ada bunyi. Yang kedua dia mesti ada huruf. Ataupun pertama dia mesti ada huruf. Yang kedua dia kena ada bunyi. Bila ada huruf baru ada bunyi. Yang ketiga dia mesti ada susunan. Kalau dalam bahasa Arab pula dia ada i'rab tarkib dia pula. Ada baris-baris dia. Ada i'rab dia pula. Tapi semua ni tidak ada pada kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah tak ada, macam mana nak kata Allah Taala itu ada sifat kalam? Boleh fikirlah adik kita. Terfikir tak adik kita macam mana? Kata kalam berkata-kata. Kan? Kata bunyi sifat kalam berkata-kata tapi tak ada bunyi, tak ada suara, tak ada huruf. Tak ada susunan. Macam mana nak kata berkata-kata? Itu dalil. Itu macam mana nak kata? Macam mana nak sabitkan Allah Ta'ala itu berkata-kata? Pernah tak fikir tahu tentang lintasan hati? Contohnya kita faham. Lintasan hati ada bunyi tak? Ada suara, ada huruf tak? Ada susunan tak dia? Tapi dia ada tak kat kita? Ada kan? Lintasan hati kita, suara dalam hati itu ada kan? Itulah kalam Allah Subhanahu wa taala. Bukan macam tu tapi nak faham. Nak faham dia, itulah seperti itulah kalam Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seperti kalau dalam bahasa Arab sebut kalam nafsi. Kalam nafsi itu lintasan hati kita. Umpama dia macam tu. Lintasan hati kita tak ada bunyi, kan? Pun tak tersusun. Kadang-kadang satu masa bercakap tentang 3-4 perkara serentak, betul tak? Satu je benda, hati je satu je. Kejap ni perintah tu perintah dalam masa yang sama tu tak perintah. Lintasan hati. Tak ada suara, tak ada bunyi, tak ada peraturan, tak teratur. Tapi dia ada. Macam itulah kalam Allah Subhanahu wa taala. Tak ada bunyi, tak ada suara, tak ada huruf, tak ada suara, tak ada susunan. Jadi suci daripada huruf, suara dan lainnya yang terdapat pada segala sifat berkata-kata yang baharu. Segala sifat seperti apa yang terdapat pada segala sifat berkata-kata yang baharu. Kita makhluk, suara kita berhadap kepada bunyi, kita berhadap pada huruf, bunyi dan susunan dan segala-gala perkara yang bertakluk dengan dia. Dan ia takluk dengan segala perkara tersebut. Ini segala perkara yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Jadi kata apa? Yang menunjukkan ke atas sekalian yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Yang wajib ni yang wajib pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang harus pada zat Allah Taala dan juga yang mustahil. Dengan kalam inilah Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Dengan kalam inilah Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, menerangkan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah, yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia takluk dengan segala perkara tersebut seperti sifat ilmu. Tetapi takluk ilmu adalah terbuka, membuka, inkishaf. Dan takluk berkata-kata pula adalah takluk menunjukkan dalalah. Jadi seperti mana Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya dia mengetahui segala yang wajib, segala yang harus dan segala yang mustahil bagi zat dia, macam tu juga dengan kalam ni tadi Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang harus dan yang
mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama je. Cumanya beza apa? Dengan ilmu ni, sifat ilmu menyingkap. Dia menyingkap. Allah Ta'ala mengetahui perkara-perkara tersebut. Dan dengan sifat kalam ni tadi dalalah. Jadi Allah Ta'ala menunjukkan, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita. Beza dia, sifat ilmu ni daripada tak tahu jadi tahu. Allah Ta'ala mengetahui tentang segala yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Dan dengan sifat kalam ni tadi pula Allah Ta'ala menyebarkan, menyampaikan, memberitahu perkara-perkara tersebut. Itu dalalah yang menunjukkan kepada kita apa yang wajib, apa yang harus, apa yang mustahil bagi Allah. Dan ta'alluq berkata-kata itu bila dinisbahkan kepada bukan suruhan dan tegahan, ia adalah ta'alluq meluluskan ketika sedia kala. Dan ta'alluq berkata-kata ni pula, tengok pada keadaan. Kalaulah kata-kata tersebut bukan arahan dan juga bukan tegahan, maka ta'alluq kalam Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tanjizi qadim. Sejak dahulu lagi Allah Ta'ala dah lulus dah memang boleh berkata-kata. Bukan setakat ada pada zat Allah Ta'ala. Sejak dulu lagi Allah Ta'ala telah pun berkata-kata. Sebelum ada makhluk, sebelum ada ciptaan, sebelum ada siapa-siapa, memang Allah Ta'ala telah pun berkata-kata. Dan kalam nafsi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada pun apabila ia dinisbahkan kepada suruhan dan tegahan, jika tiada diisyaratkan pada keduanya ada yang disuruh dan yang ditegah, maka samalah artinya dengan meluluskan ketika sedia kala. Okey. Ini pula, jikalaulah sekiranya kalam itu adalah arahan ataupun tegahan, tetapi tidak ada orang yang menerima arahan dan tegahan tersebut. Tak ada penerima. Arahan dan tegahan ada. Arahan dan tegahan itu ada. Tetapi yang diarah, orang yang diberi arahan ataupun orang yang ditegah, dua ni tak ada. Maka Allah Ta'ala pun sejak dulu lagi, ta'alluq dia adalah ta'alluq tanjizi qadim. Sejak dulu lagi Allah Ta'ala telah pun bagi arahan dan telah pun bagi tegahan. Seperti mana sejak dulu lagi Allah Ta'ala telah pun berkata-kata, maka sejak dahulu lagi juga sebenarnya perintah syariat ini sebelum ada hamba lagi, Allah Ta'ala dah aturkan dia. Allah Ta'ala telah pun keluar arahan, telah pun keluarkan tegahan. Walaupun makhluk, orang yang nak terima tegahan dan arahan ni masih belum ada. Sejak dulu lagi Allah Ta'ala telah pun bagi arahan dan telah pun bagi tegahan. Faham kan? Dan jika disyaratkan ada keduanya, nescaya ta'alluq berkata-kata itu pada keduanya adalah ta'alluq patut ketika sedia kala, sebelum adanya yang disuruh dan yang ditegah. Yang kedua, jikalaulah arahan dan tegahan itu disyaratkan ada penerima, disyaratkan ada penerima dia, ada orang yang terima arahan dan terima tegahan, disyaratkan, maka ta'alluq arahan tersebut jadi suluhi qadim. Suluhi qadim, artinya Allah Ta'ala dah boleh, Allah Ta'ala boleh bagi arahan, boleh bagi tegahan kepada sesuatu sejak dulu lagi. Allah Ta'ala boleh bagi arahan dan boleh bagi tegahan sejak dulu lagi. Tadi dah memang bagi arahan dan bagi tegahan. Dia nak bagi arahan dan tegahan kepada orang dia, kepada pelaksana arahan dan tegahan tu, dulu lagi Allah Ta'ala dah boleh bagi dah. Dulu lagi Allah dah boleh bagi arahan dan tegahan tersebut kepada orang yang akan terima arahan tu. Boleh faham tak?
Lepas nampak kurang kan? Okey. Yang pertama, ta'alluq tanjizi qadim yang pertama. Sejak dahulu lagi Allah Ta'ala dah boleh bagi arahan dan dah boleh bagi tegahan. Kan sejak dulu lagi Allah Ta'ala dah boleh berkata-kata. Kalau tak berkait dengan arahan dan tegahan, sejak dahulu lagi Allah Ta'ala dah boleh berkata-kata. Okey, itu ta'alluq kalam. Jadi ta'alluq perintah. Ta'alluq perintah dan juga larangan. Tadi kalam semata-mata. Dulu lagi Allah Ta'ala dah boleh berkata-kata. Sekarang ni kita nak cerita tentang ta'alluq perintah dan larangan. Okey, dia kata yang pertama, jika tiada disyaratkan pada keduanya, ada yang disuruh dan yang ditegah. Okey, yang pertama, tak disyaratkan ada penerima. Tak disyaratkan ada penerima arahan dan tegahan tersebut. Maka sejak dahulu lagi Allah Ta'ala dah pun bagi arahan dan juga telah pun bagi larangan. Jadi aturan syariat Allah Ta'ala ni sebenarnya banyak, dan semua dahulu lagi Allah Ta'ala dah keluarkan dah. Ni kalau tak disyaratkan ada penerima, maka sejak dahulu lagi Allah Ta'ala telah pun keluarkan arahan dan juga larangan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika disyaratkan ada penerima, jika disyaratkan ada yang diarahkan dan ada orang yang ditegah, ada yang disuruh dan ada yang ditegah, tapi orang tu tak ada lagi perintah tersebut, ada orang kena buat, ada orang yang kena buat dan ada orang yang kena tinggalkan perintah dan larangan tersebut, ada orang kena laksanakan perkara tersebut, tapi orang tu tak ada lagi, orang tu tak ada lagi, maka Allah Ta'ala suluhi qadim. Ta'alluq dia ta'alluq suluhi qadim. Sejak dahulu lagi Allah Ta'ala dah boleh, belum suruh lagi, tapi dah boleh suruh dan dah boleh arahkan orang tersebut, cuma orang tu tak ada lagi. Dah boleh suruh, cuma ni orang yang nak terima arahan dan suruhan tu tak ada lagi. Suruh tu dah boleh dah. Dah boleh. Nak suruh orang tu buat, dulu lagi Allah Ta'ala dah boleh suruh. Cuma sekarang ni orang lagi nak melaksanakan tu tak ada lagi. Boleh faham kan? Yang ketiga, dan ta'alluq meluluskan ketika baharu selepas adanya yang disuruh dan yang ditegah. Apabila terciptalah makhluk ini, terciptalah manusia ni tadi, ketika itu tanjis, arahan dan perintahan, arahan dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun terlaksana. Arahan dan larangan itu terlaksana. Sebab apa? Pelaksana dia telah pun ada. Faham Nampak dah Tak lagi cukup. Mustahil lawannya, iaitu kelu. Kelu ni bisu lah. Ataupun kalau kelu ni, bahasa kita sekarang ni, kelu ni maksudnya terkelu, terkeduan, terdiam, tak tercakap. Dan juga ada huruf, ada suara. Mustahil kalam Allah Ta'ala itu ada huruf, ada suara. Kalaulah kalam Allah itu ada huruf, ada suara, ada bunyi sebutan dia pula, lepas tu ada susunan dia pula, maka kalam Allah Ta'ala tak ada beza dengan manusia. Habis tu Al-Quran tu apa? Kita sebut Al-Quran itu kalam Allah, kata-kata Allah. Tu kata kalam Allah tak ada suara, tak ada huruf, tak ada bunyi. Habis tu Quran tu apa? Kita kalau betul lah nak guna asli kalam Allah tu, kita faham betul apa Allah nak beritahu. Tak ada huruf, tak ada bunyi, kita faham gambaran Allah. Kerana kita tak faham kalam Allah Ta'ala yang sebenar, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran tu supaya kita faham.
turunkanlah Al-Quran itu, ada huruf dia, ada bunyi dia, ada suara dia. Sebab kalau nak dengar kalam dari Allah Ta'ala, kita tak faham apa-apa, kan? Tak tahu apa-apa Allah Ta'ala beritahu kita. Jadi kerana kita tu yang lemah, kita ni lemah, tak mampu nak faham kalam Allah yang sebenar, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Bahkan semua kitab-kitab sebelum ni kerana kelemahan kita, kerana kelemahan makhluk, maka Allah Ta'ala bagilah Al-Quran tu macam yang ada di depan mata kita sekarang. Bukan kerana kalam Allah itu ada huruf, ada bunyi, ada suara, tak. Kerana kita tu tak faham kalam Allah Ta'ala yang sebenarnya. Maka sebagai suatu kemudahan bagi kita faham dan tahu perintah Allah, Allah Ta'ala turunkanlah Al-Quran itu seperti mana yang ada depan mata kita sekarang. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah. Semoga apa yang dimuzakarahkan Allah Ta'ala bagi kita kefahaman kita semua, dan kita beramal sampai insya-Allah. Subhanallah, subhanakallah.